Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Khairuddin, bernombor metrik 10 DIB 19 F1050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan bin Muhammad, bernombor metrikkan 10 DIB 19 F1032. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aminul Rashid bin Mokhtar, nombor metrik 10 DIB 19 F1026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amirul Syafiq bin Abi Yusuf, nombor metrik 10 DIB 19F 1218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Abu Bakar, nombor metrik 10 DIB 19F1500. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pendahuluan berkaitan tajuk contoh-contoh kesukaran secara terperinci yang diberi keringanan untuk dilaksanakan dalam syariat Islam. Okey, pendahuluan yang pertama, Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menyusahkan dan mempersulitkan manusia. Yang kedua, membawa syariah yang sesuai dengan manusia dengan segala kemudahan dan kemurahan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yang ketiga, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang banyaknya kemudahan dalam Islam. Yang kelima, yang keempat, semua itu menjadi bukti bahawa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh penghuni alam, rahmatan lil alamin. Terusnya, dalam fiqh Islam ada istilah rukhsah yang dalam bahasa Arab membawa maksud keringanan atau kelonggaran. Okey, seterusnya ilmu usul fiqh menyatakan bahawa rukhsah membolehkan atau memberi pengecualian dari prinsip umum. Okey, seterusnya rukhsah bukan bermaksud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak dibebankan. Okey, dan akhir sekali, dengan adanya rukhsah, manusia mukallaf boleh mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada keadaan tertentu. Okey, seterusnya saya juga akan menerangkan pengertian rukhsah dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran menegaskan Allah tidak akan membebani hamba-Nya yang di luar batas kemampuannya. Seterusnya, perintah Allah yang wajib dijalankan. Seterusnya, hukum wajib tersebut boleh diringankan andai seseorang umat Islam tidak mampu melaksanakannya. Okey, seterusnya, kesukaran yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah merujuk beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. Okey, seterusnya, ada beberapa sebab kesukaran dan kesusahan. Okey, seterusnya, antaranya ialah musafir, sakit, dipaksa, lupa, jahil, perkara yang tidak dapat dielakkan dan mengalami kekurangan. Okey, maka hal demikian boleh untuk berbuat sesuatu yang ringan atau mudah. Okey, seterusnya, kaedah ini diambil daripada Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya, kesusahan tersebut juga menjelaskan bahawa agama Islam membawa konsep kemudahan terhadap umatnya. Okey, dan akhir sekali, kesukaran mestilah terlebih dahulu ditentukan musyaqqah atau kesusahan yang menjadi sebab keringanan. Okey, sekian, terima kasih. Okay, dalam video ini saya akan bentangkan tentang sebab-sebab rukhsah. Ada 3, iaitu yang pertama jahil, yang kedua paksaan, dan yang ketiga adalah umumul balwa. Okay, yang pertama jahil ni membawa maksud seseorang yang hilang kewarasan, dia tak seperti orang biasa lagi.
Dan dia tak akan sedar apa yang dilakukan tu pada waktu itu, dan dia akan sedar selepas dia buat perbuatan itu. Oleh hal yang demikian, dalam Islam, orang ini iaitu jahil diberikan kelonggaran dalam melakukan apa-apa perkara. Okey, sebagai contoh, orang yang jahil atau dia tak sedar apa yang dilakukan itu, diberikan kelonggaran dalam melaksanakan solat fardu. Tidak wajib ke atasnya. Mereka kalau tak solat pun tidak berdosa. Okey, yang kedua adalah paksaan. Paksaan yang di mana diterima untuk melayakkan seseorang digugurkan daripada memikul tanggungjawab agama untuk menyelamatkan agama, akal, nyawa, keturunan dan juga harta. Contohnya, seseorang itu disuruh mengodam sesebuah sistem organisasi syarikat dengan ancaman bunuh jika dia tidak melaksanakannya. Maka ketika itu, dia dibenarkan untuk mengikut arahan tersebut untuk menyelamatkan nyawanya daripada dibunuh. Yang ketiga adalah umumul balwa. Maksudnya sesuatu perkara yang diterima oleh umum yang dapat dimaafkan sekiranya berlaku dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, sesuatu produk yang dihasilkan daripada bahan yang halal berlaku kontaminasi dengan bahan yang haram. Sebagai contoh, DNA khinzir setelah dikaji walaupun separuh ataupun sepenuhnya, maka hukumnya kembali kepada asal iaitu halal. Hal ini demikian kerana pencemaran yang berlaku itu luar daripada kawalan manusia dan juga sukar untuk dielakkan. Okey, saya akan menerangkan tentang ruqsyah dalam pemakanan dan ruqsyah dalam zakat. Okey, pertama sekali saya akan cakap tentang ruqsyah dalam pemakanan, iaitu setiap umat Islam wajib mencari makanan yang halal, kecuali jam darurat diharuskan makan makanan yang ada. Contohnya macam waktu perang, makanan tak ada, yang contohnya macam ada daging babi je, so boleh makan. Tapi makan hanya untuk meneruskan hidup, bukan makan untuk kenyang. Okey, seterusnya ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan penjagaan kesihatan tubuh dan minda manusia. Maknanya kita sebagai umat Islam perlulah mencari makanan yang sihat, makanan yang boleh mencerdaskan minda, yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Seterusnya, corak pemakanan manusia juga sudah disuntik unsur kemodenan. Maknanya umat Islam zaman sekarang ni lebih kepada makanan-makanan barat. Contohnya macam western. Daripada situ kita kena pandailah pilih makanan yang baik untuk diri kita, yang tak memudaratkan, yang boleh mencerdaskan minda kita. Okey, seterusnya menyebabkan kita tidak dapat lari daripada kesukaran membezakan unsur-unsur syubhat dalam konsep pemakanan moden. Maknanya zaman sekarang ni zaman moden, so kita nak apa je kita hanya di ujung jari, kita tekan je dah dapat tahu. So kita sebagai umat Islam kenalah pandai menggunakan teknologi zaman sekarang ni untuk cari makanan barat tu halal ke tak halal, dia buat daripada apa, unsur-unsur dalam makanan tu apa, jangan kita main makan je. Okey, seterusnya ialah syarat ruqsyah, memakan dan meminum makanan yang haram. Ni seperti yang saya kata tadilah. Satu, hanya terdapat makanan dan minuman yang haram saja. Maknanya contoh macam kita umat Islam, kita ada kat suatu tempat tu tak ada makanan yang halal, ada makanan yang haram ni, contoh macam arak, macam daging babi. So kita dibolehkanlah untuk makan untuk meneruskan hidup, bukan untuk kenyang. Yang kedua, makan atau minum sekadar menyelamatkan nyawa. Ni saya kata tadi. Ketiga, makan atau minum bukan untuk kenyang. Saya dah cakap juga tadi. Seterusnya, hikmah ruqsyah memakan dan meminum makanan yang haram di dalam keadaan darurat. Hikmah dia yang pertama, Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa sebagai sesuatu yang berharga. Ni makanlah, dibolehkan untuk makan untuk teruskan hidup. Yang kedua, melambangkan ajaran Islam tidak membebankan, bahkan memudahkan umatnya. Daripada situ kita tengok
kita dapat iktibar lah yang Islam ni tak membebankan umat dia. Maknanya kalau tak ada makanan yang halal, Allah kasih kita makan makanan yang haram untuk teruskan hidup. So Allah tak membebankan umat dia lah. Macam kalau tak ada makanan halal, Allah tak kata tak boleh makan makanan haram. So boleh untuk teruskan hidup. Islam yang keempat, Islam juga memperhatikan bahawa mempunyai golongan-golongan yang tertentu yang tidak dapat melakukan ibadah puasa ini dengan sempurna. Oleh itu, Islam memberi kelonggaran dengan mengadakan ruksah bagi golongan-golongan tersebut. Ada 4 golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah golongan bermusafir, golongan kedua adalah orang sakit, golongan ketiga adalah wanita yang datangnya haid ataupun nifas, dan golongan yang keempat adalah orang tua, lemah ataupun uzur. Okey, golongan yang pertama, musafir ni, terdapat beberapa hadis sahih yang menyatakan mereka tidak wajib puasa pada hari itu dan mereka perlu mengqada puasa mereka pada hari kemudian. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang membawa maksud barang siapa sakit atau musafir boleh menggantikan puasanya sejumlah yang mereka tinggalkan pada hari lain. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan bukannya kesulitan. Oleh itu, ayat Al-Quran ini membuktikan orang yang bermusafir ni boleh mengqadakkan puasa mereka pada hari lain, bukan pada bulan Ramadan. Setelah mereka tamatkan perjalanan mereka, mereka boleh mengqadakkan puasa sebanyak yang mereka tinggalkan. Okay, yang kedua ni, golongan orang sakit. Orang sakit, Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka puasa sebagai satu tanda rahmat daripadanya. Dan bukan semua sakit yang boleh dibolehkan untuk berbuka puasa. Sakit yang boleh dibenarkan untuk berbuka puasa adalah sakit yang jika dia berpuasa boleh membawa kemudaratan ataupun sakit dia akan menjadi lebih teruk. Oleh hal yang demikian, untuk menyelamatkan nyawa, Islam memberi keringanan ini. Yang ketiga adalah wanita yang datangnya haid ataupun nifas. Para ulama telah bersepakat bahawa apabila wanita tersebut dia sedar datangnya darah haid ataupun nifas, dia perlu berbuka puasa segera. Jika mereka teruskan, puasa itu tidak dikira sah dan juga jatuhnya hukum haram. Dan juga dalam hadis Muslim 335 menyatakan bahawa apabila yang demikian itu haid menimpa kami, maka kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadakkan puasa dan tidak disuruh untuk mengqadakkan solat. Okey, golongan yang terakhir adalah orang tua, uzur ataupun lemah. Para ulama telah bersepakat bahawa orang tua yang uzur atau lemah tak wajib untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ni, dan mereka juga tidak perlu mengqadakkan puasa. Mereka tak perlu menggantikan puasa tersebut pada bulan lain, tetapi mereka wajib untuk membayar fidyah kepada fakir miskin sebanyak puasa yang mereka tinggalkan. Kita akan pergi kepada ruksah dalam solat. Islam adalah agama yang mudah dan tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan solat walaupun kita dalam perjalanan jauh, iaitu musafir. Allah SWT telah memberi kelonggaran kepada umat Islam dalam mengerjakan ibadah solat dalam situasi tertentu, khususnya ketika musafir. Khusus solat bertujuan untuk supaya umat Islam dapat menunaikan fardu solat dalam apa keadaan sekalipun. Di samping membuktikan bahawa agama Islam yang mengambil kira kebijakan umat dan bukti dan bukanlah agama yang menyusahkan. Allah telah menyariatkan solat qasar dan solat jamak sebagai rukhsah bagi mereka yang bermusafir. Baiklah, pengertian solat qasar dari segi bahasa ialah pendek dan ringkas. Di istilah pula ialah memendekkan solat jenis 4 rakaat kepada 2 rakaat. Solat yang boleh dikasakan ialah solat zuhur, asar dan isyak. Syarat perjalanan iaitu musafir yang dibenarkan untuk solat qasar dan jamak ialah musafir adalah tujuan yang baik, bukan untuk melakukan maksiat.
Yang kedua, destinasi yang dituju mestilah melebihi 2 mahalah, iaitu 91 km. Yang ketiga, mengetahui destinasi yang dituju. Kemudian hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak. Yang pertama, meringankan ataupun memudahkan umat Islam untuk menunaikan solat dalam perjalanan. Yang kedua, tanda kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Yang ketiga, supaya solat fardu dapat dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Yang keempat, menggalakkan umat Islam bermusafir bagi menambah keimanan dan mengeratkan tali persaudaraan. Kemudian kita pergi pada syarat solat qasar. Yang pertama, hendaklah melepasi sepadan kawasan tempat tinggal. Yang kedua, tidak berniat bermukim melebihi 4 hari. Itu tidak termasuk dalam perjalanan pergi dan balik. Yang ketiga, tidak berimamkan imam yang solat tamam, iaitu sempurna rakaatnya. Yang keempat, masih dalam keadaan musafir ketika mengerjakan solat qasar. Kemudian kita pergi pada pembahagian solat jamak. Yang pertama, jamak takdim ialah menghiburkan 2 solat fardu dalam waktu pertama, iaitu zuhur dan maghrib. Jamak takhir ialah menghiburkan 2 solat fardu dalam rakaat kedua, iaitu asar dan isyak. Kemudian syarat jamak takdim, solat pada waktunya awal seperti solat zuhur dan maghrib. Yang kedua, niat jamak pada waktu solat yang pertama. Yang ketiga, berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua, dan tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain dari solat. Yang keempat, diselangi dengan iqamah dan mengambil uduk, maka jamaknya tidak betul. Yang kelima, berkekalan musafirnya sehingga solat yang kedua. Kemudian kita pergi pada syarat jamak takhir. Yang pertama, berniat untuk mentakhirkan solat pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat pertama. Yang kedua, berkekalan musafir sehingga selesai kedua solat. Okey, saya akan membentangkan tentang rukhsah dalam haji. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukhsah? Sekali lagi saya ingin menekankan rukhsah ni dalam konteks Islam. Rukhsah ni adalah satu keringanan yang diberikan oleh agama kita sendiri dalam ibadah-ibadah tertentu. Dan di sini saya ingin menetapkan dan mengetengahkan unsur ibadah dalam haji. Okey, apakah rukhsah dalam haji? Rukhsah dalam haji ada 7. Yang pertama, cukup sekali seumur hidup. Okey, kita semua tahu haji dilakukan pada orang yang mampu sahaja, dan sebab itulah ia hanya cukup dilakukan hanya sekali seumur hidup. Haji dan umrah beza sama sekali. Okey, yang kedua, boleh dikerjakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, dam digantikan dengan puasa. Okey, sedikit pengetahuan tentang dam. Apakah yang dimaksudkan dengan dam itu adalah erti kata yang lain adalah denda bagi orang yang melanggar ataupun orang yang tidak mematuhi syarat-syarat ketika berhaji, menunaikan haji. Okey, yang keempat, boleh tidak bermalam di Mina. Yang kelima, boleh pilih haji tamattu', qiran ataupun ifrad. Okey, itu semua secara ringkas jelas sebab haji ni dia ada banyak jenis. Okey, yang keenam, boleh ditunda meskipun sudah mampu. Dan yang ketujuh, khusus bagi yang mampu. Okey, kita semua tahu dalam rukun Islam yang terakhir sekali adalah haji bagi yang berkemampuan. Okey, Allah sendiri telah menetapkan haji ini dilakukan pada orang yang mampu sahaja. Disebabkan itulah dalam rukhsah dalam haji ini menegaskan hanya cukup sekali seumur hidup untuk menunaikan haji, berbanding dengan umrah yang boleh melakukan tiap kali ataupun kerap kali. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan cakap tentang rukhsah dalam solat. Rukhsah dalam solat ni ada 6. Umat Islam sekarang kurangnya kesedaran dalam berzakat. So, mari kita tengok satu persatu ya. Yang pertama, status amil yang tidak memenuhi syarat. Maknanya kalau kita contoh macam saya nak jadi amil, dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia mesti berakal, balik, umat Islam, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkanlah oleh Jabatan Agama Islam.
syarat yang lainnya, dia mestilah adil, jujur dan amanah. Amil juga harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Amil juga dituntut untuk memiliki kemampuan tentang pelaksanaan tugas. Maknanya dia boleh melakukan tugas yang macam kira-kira. Dia juga mesti mengetahui hukum. Contoh macam orang nak bayar zakat, orang tu tanya, apakah hukum kalau tak bayar zakat? Takkan Amil tak tahu? Mesti Amil kena tahu. Okey, seterusnya ialah zakat profesi. Okey, zakat profesi ni dia ialah zakat penghasilan yang juga dikenali sebagai zakat profesi. Zakat pendapatan, dia ialah zakat penghasilan atau kata nama lainnya ialah zakat pendapatan yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Maknanya zakat profesi ni ialah zakat pendapatan yang wajib dikeluarkan atas hasil yang halal yang memenuhi syariah. Okey, seterusnya nisbah zakat pendapatan ialah 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2.5%. Okey, seterusnya zakat dan pajak. Zakat dan pajak ni ialah zakat adalah kewajipan atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Maknanya kita sebagai umat Islam ni wajib bayar zakat. Setiap Muslim yang balik atau belum balik, berakal atau gila, mesti bayar zakat. Seterusnya pajak dalam istilah bahasa Arab dikenali dengan ad-daribah, yang bererti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Maknanya pajak ni macam kita umat Islam perlu memajakkan harta kita untuk tujuan berzakat. Okey, seterusnya ialah zakat fitrah menggunakan wang. Okey, zaman sekarang ni kita tengok zakat fitrah ni dia wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada yang sampai terlupa. Tu di sini saya ingin cakap tentang kesedaran umat Islam. Zaman sekarang ni ada yang ambil sambil lewa je. Tentang zakat fitrah ni wajib dikeluarkan dalam berbentuk harta, dalam bentuk beras, bentuk wang ringgit. Okay, seterusnya harta zakat digunakan untuk membangunkan masjid. Okay, ni memang boleh, tapi zakat ni kita mendahulukan orang-orang susah, macam orang yang pergi berjuang, pergi berperang kan. So kita mengutamakan itu. Seterusnya bagian amil yang melebihi batas. Maknanya kita, contoh saya sebagai amil, saya ada bagian-bagian saya. So amil ni mesti jujur. Macam saya kata tadi, status tu amil ni mesti jujur. Bagian yang bagian amil ni, contoh amil tu dia ambil lebih, tak ada siapa tahu kan. Kalau amil dah ambil lebih, jabatan Islam pun tak boleh tahu, sebab dia yang pegang amil tu yang ambil duit dulu, baru sedangkan ke jabatan Islam. So amil ni dia mesti bersikap jujur, amanah, adil. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada tajuk kami ialah, kesimpulannya Islam penuh dengan konsep rukhsah yang mempunyai ruang yang amat luas serta universal, kerana konsep rukhsah sangat sesuai dengan segala situasi dan berkembang dengan peredaran zaman. Untuk seseorang individu Muslim itu mengamalkan rukhsah dalam keadaan sebegini, dia wajib tahu apakah yang dia dibolehkan, apakah yang dimaafkan, dan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan. Dalam erti kata lain, sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah, dan menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat ataupun kesusahan yang dihadapinya. Dalil kuat yang dijadikan batu pengukur perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya. Okey, itu dia daripada kami. Sekian, terima kasih.